Berapa yang anda perlukan? Hanya RM75 sahaja. Okey, saya ulang. RM75 nak beli satu lot REITs. Berbeza dengan satu harga rumah ataupun kondo. So, kali ini saya nak kongsikan kepada anda kebaikan dan keburukan melabur dalam pasaran REITs. So, bagi mereka yang mungkin belum tengok lagi video saya berkenaan dengan REITs, okay, anda boleh tengok video saya sebelum ini di mana saya kongsikan kepada anda apa yang dimaksudkan dengan pelaburan REITs. Right? So, dalam video kali ini, it's all about kebaikan dan keburukan. But sebelum itu, kita kena tahu dulu kenapa kita pilih untuk melabur dalam pasaran REITs. Right? Orang yang melabur dalam pasaran REITs biasanya adalah mereka yang mungkin tak nak ambil risiko yang besar melabur dalam pasaran hartanah. Sebab kita tahu bila kita melabur dalam pasaran hartanah, sebelum kita membeli apa-apa property itu, property ni bukannya harga RM1, RM2 ataupun RM10,000, RM20,000, tidak. Okay? Terutamanya zaman sekarang ni, property punya harga boleh sampai RM500,000, ada yang RM1 juta pun ada. Betul tak? So, kalau anda jenis yang takut nak buat komitmen yang besar dan lama, sebab loan rumah kan 30 tahun, 40 tahun, so anda boleh pilih untuk melabur duit anda dalam pasaran REITs. Alright? So, pasaran REITs ni sangat-sangat sesuai bagi mereka yang nak leverage ataupun nak dapatkan income daripada property tetapi tidak mahu mengambil risiko yang besar membeli sesebuah property itu sendiri. Okay? So, berbalik kepada persoalan kita pada hari ini, iaitu kebaikan dan keburukan melabur dalam REITs. Kita start dengan kebaikan dulu. Right? Be positive. Right? Okay. Kebaikan yang pertama bila anda melabur dalam pasaran REITs, yang pertama adalah anda tak perlu capital yang besar. Okay, so anda boleh mulakan dengan capital yang rendah. Cara nak melabur dalam pelaburan REIT seperti apa yang saya nyatakan dalam video saya sebelum ini, iaitu anda hanya perlu buka CDS account dan juga trading account. Okay, so once anda dah ada CDS dan trading account, anda letak duit anda dan anda boleh mula membeli REITs, okay, yang tersenarai di Bursa Malaysia. So, kenapa saya cakap kebaikan yang pertama adalah anda tak perlukan capital yang besar? Sebab berbeza dengan kalau kita nak beli rumah, sebuah rumah ataupun sebuah kondo, okay, satu unit kondo, anda kena keluarkan duit macam-macam untuk bayar down payment, untuk bayar legal fees, untuk stamp duty, SNP, untuk stamp duty dan macam-macam lagi kos. Dan bukan itu saja, anda kena renovate rumah anda. So, kos yang diperlukan adalah sangat-sangat besar. Kalau REITs ini, anda hanya perlu beli satu lot REIT sahaja. Okay? So, let me give you an example. Kalau harga satu REIT, okay, satu unit REIT yang tersenarai di Bursa Malaysia, let's say harganya 75 sen. Okay, kalau anda nak beli, modal yang diperlukan untuk satu lot bersamaan dengan 100 unit, sebab dekat dalam sistem kita di Malaysia ini, kalau anda nak beli saham, anda kena beli satu lot. Satu lot bersamaan dengan 100 unit. So, 100 darab 75 sen, berapa yang anda perlukan? Hanya RM75 sahaja. Okay, saya ulang. RM75 nak beli satu lot REITs. Berbeza dengan satu harga rumah ataupun kondo. Boleh tak anda beli apa-apa rumah hanya memerlukan RM75? Nescaya, confirm tak boleh. Okay? So, itu kelebihan pertama kalau kita melabur dalam REITs, iaitu modalnya sangat-sangat rendah. Tapi anda kena ambil kira lah SST, brokerage fee dan sebagainya. Right? But the point is, it is very very cheap. Yang kedua, REITs ini pelaburannya tak se-complicated ataupun kompleks kalau nak dibandingkan kita beli rumah sendiri. Betul? Siapa sini yang dah pun pernah beli rumah? Masya Allah. Dia punya steps, langkah-langkah untuk kita membeli sesebuah rumah tu macam-macam kita kena fikir. Dari segi kita punya financial statement, sampailah kepada pemilihan rumah, sampailah kepada signing, kepada lawyer kita, dan lepas tu kena tengok, check kerosakan yang berlaku, nak renovate, kena cari kontraktor, kan macam-macam yang anda kena fikirkan. Tetapi benda tu semua tidak ada dekat dalam REITs. Sebab REITs ni anda hanya beli, dan REITs itu sendiri ada dia punya manager, okay, fund manager yang menguruskan dana tersebut nak beli property apa.
yang akan menentukan apa yang perlu buat, nak renovate macam mana, nak sewakan pada siapa, kalau berlaku kerosakan pun, semua itu kita tak payah fikir. So REITs merupakan salah satu bentuk pelaburan yang pasif. Anda hanya beli, anda tunggu, terpulanglah setiap 6 bulan ke, setiap tahun ke, anda akan dapat dividen. Itu yang kedua. Yang ketiga, REITs ini, pelaburan REITs ni senang nak dicairkan. Sebab REITs itu sendiri, let's say sebab anda beli melalui brokerage firm anda beli melalui brokerage firm. So kalau anda nak jual pun, anda hanya klik satu butang, jual. As simple as that. So it is easy. So REITs ini very liquid ataupun highly liquid, senang dicairkan. So anda boleh gunakan REITs kalau let's say berlakunya sesuatu kecemasan, anda perlukan duit itu dengan cepat, anda boleh jual pelaburan REITs anda dan boleh gunakan duit itu. Berbeza dengan kalau anda beli property. Kalau anda beli property, anda nak jual, kena pula zaman krisis macam ni, orang tak boleh nak pergi tengok rumah anda dan sebagainya, semua benda tutup. Pejabat tanah tutup, pejabat ini tutup, semua tutup lah. So anda nak buat transfer tu sangat-sangat susah. So it is very hard to sell your property. Poin yang keempat, iaitu yang saya nak kongsikan kepada anda, REITs ini boleh atau mampu memberikan dividen yang tinggi. Kenapa saya cakap dividen yang tinggi? Sebab REITs itu sendiri, mereka kena umumkan ataupun mereka kena berikan 90% daripada hasil keuntungan sewa mereka kepada pelabur-pelabur seperti anda lah kalau anda melabur dalam REITs. So disebabkan itu, dividen yang anda dapat boleh mencapai dari 4, 5, 6 ke 7% setiap tahun. Right? So the dividend that you can get is quite high and very very good lah kalau anda nak jadikan REITs ini sebagai your passive income. Yang kelima, REITs ini juga dana itu diuruskan oleh orang yang berpengalaman dan orang yang mempunyai ilmu dan kemahiran dalam pemilihan property-property yang bagus yang mampu memberikan high dividend yield kepada pelabur-pelabur di luar sana, right? Tapi pelaburan REITs ni bukannya semuanya positif, ada juga keburukan, tapi keburukannya taklah begitu banyak. So keburukan yang pertama adalah anda tidak ada kuasa untuk menentukan properti apa yang anda nak beli ataupun bagaimana anda nak uruskan properti tersebut. Contohnya anda invest dalam REITs, so properti yang anda invest itu, dia jadikan properti itu sebagai Airbnb. Contohnya Airbnb. Tetapi anda tak setuju dengan Airbnb. Anda nak dia sewa as a whole. Contohnya sewa kepada keluarga, for example. You have no say. Anda tidak boleh nak bagi cadangan, anda tak boleh nak buat apa-apa pun ke atas pengurusan properti anda. Itu yang pertama. Yang kedua, REITs juga merupakan salah satu pelaburan seperti pelaburan-pelaburan di luar sana tidak boleh menjaminkan pulangan yang anda dapat setiap tahun. So anda tak bolehlah nak invest dalam REITs dan anda rasa anda akan dapat return like 5% or 7% every single year. Tidak boleh je, boleh naik dan turun. Seperti apa yang berlaku tahun lepas. Kalau anda tengok kebanyakan REITs, investment yang melabur dekat dalam REITs, terutamanya shopping malls, hotels, return yang anda dapat tak begitu menarik. Sebab apa? Sebab tahun 2020 banyak shopping malls yang tutup, banyak bisnes-bisnes yang tutup, so mereka tak boleh nak bayar sewa, yang disebabkan itu pulangan yang anda dapat pun akan turun juga. So itu saja daripada saya dalam video kali ini. Kalau anda nak tahu tips-tips kewangan yang lain, jangan lupa untuk subscribe dan tengok video-video yang ada dalam YouTube channel Dr. Adam Zubair. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan, sebarang persoalan, boleh nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja, saya akan jumpa anda nanti.